Assalamualaikum guys. Ini merupakan kelas pertama lah untuk video editing menggunakan software Sony Vegas Pro. Seperti yang kita tahu, banyak lagi lah software untuk video editing macam After Effects, Adobe Premiere, Sony Vegas. Sony Vegas ni merupakan software untuk video editing yang antara yang paling mudah lah untuk kita nak belajar berbanding dengan After Effects dengan Adobe Premiere. Jadi mana-mana yang nak mengikuti kelas Sony Vegas ni, aku suggest untuk korang install Sony Vegas Pro 16 yang 16 punya version. Ada banyak version lah, ada 17, ada bawah daripada 17 ada lagi, banyak lagi lah. Aku punya ni software ni pakai 16 punya. Jadi bila sama version tu mudah lah untuk kita nak belajar, sebab ada banyak-banyak layout ataupun interface yang sama lah. Jadi bila sama version tu, jadi tak banyak perubahan lah, tak ada banyak beza lah kita punya layout ataupun interface dalam software editing ni. Jadi macam mana kita nak dapatkan software ni? Okay, dia ada dua cara. Yang pertama ialah kita guna crack. Maksudnya kita pergi dekat YouTube, kita search how to install Sony Vegas Pro 16 for free, ataupun crack, C-R-A-C-K. Tu cara pertama lah. Tu kebiasaan orang banyak buat macam tu lah. Ataupun yang kedua ialah kita beli sendiri software tu. Dekat Shopee pun ada, boleh beli kat Shopee. Sepanjang kita ikut kelas ni, aku akan pastikan semua knowledge aku, semua benda yang dalam otak aku akan sampaikan dengan cara yang mudah dan sampai korang dapat lah. InsyaAllah aku akan cuba. Dan semua benda, ilmu yang aku tahu dalam Sony Vegas ni, aku akan sumbat terus dalam YouTube ni. Jadi korang perlu subscribe dan tekan button notification dekat bawah. Ok, untuk kelas pertama ni, kalau korang tak install lagi, tak apalah. Korang cuba tengok dulu, cuba fahamkan dulu, nanti korang install. Ataupun kalau korang nak install dulu pun tak apa. Pada masa yang sama, kalau korang rasa macam korang nak buka juga software tu, boleh juga. Tapi kalau tak payah tak apa. Yang penting korang faham apa yang first class ni. Sebab untuk first class ni aku akan bagi introduction lah. Aku akan terangkan sedikit layout dalam software ni. Jadi tak perlu buka, tak apa. Tak perlu buka korang punya software tu pun tak apa. Biar je, baca je, tengok je video ni, nanti korang akan faham. Okay, jadi aku nak wish all the best dan selamat belajar lah. Okay, jom. Okay, inilah dia punya interface ataupun layout untuk Sony Vegas Pro 16. Okay, yang ni yang 16 punya version lah. Dia ada banyak version lah. Cuma kalau korang tengok, kalau korang ada version yang lain selain pada 16, ada mungkin layout dia lain sedikit. Okay, sebagai contoh dia yang ni. Okay, bahagian bawah ni. Okay, kalau version yang lain, mungkin dia akan berada di bahagian atas ni. Okay, cuma yang 16 punya ni, dia akan duduk kat bawah ni. Jadi andai katalah korang tak jumpa benda di bawah ni kan, mungkin benda ni ada kat atas lah, kat atas ni. Okay, sekarang ni aku akan cuba cerita lah apa yang ada kat dalam layout ni satu persatu lah. Okay, sebelum tu aku nak beritahu, aku just beritahu benda-benda yang penting je, benda yang betul-betul korang perlu tahu saja dulu. Yang lain, benda-benda yang lain yang macam tak berapa penting tu, aku tak cerita lah. Okay, yang penting korang tahu apa yang korang boleh guna lah. Okay, apa yang penting je dulu. Okay, yang pertamanya bahagian kanan ni. Okay, yang ni ialah master volume. Okay, ni benda ni lah akan mengawal volume dalam video kita lah. Semua jenis volume. Okay, contohlah ada 5 layer audio. Ada 2. Contoh ada 2 audio. Satu audio untuk kita bercakap, satu lagi audio untuk muzik background belakang kan. Okay, bila kita naikkan ni, jadi dua-dua serentak akan naik juga volume dia. Kalau kita slow kan, dua-dua audio tu juga akan slow serentak. Tapi kita boleh juga adjust salah satu audio dia, sama ada audio kita bercakap ataupun muzik background kan. Okay, situ nanti kita akan adjust dekat bahagian layer dia. Lepas tu nanti kita akan belajar. Okay, jadi yang penting sekarang ni, okay, kalau korang perasan, sebelah ni ada macam bar. Okay, yang ni bila kita play video, dia akan naik bila ada suara. Bila suara tu tinggi, dia akan naik tinggi lah. Okay, sekarang ni master volume ni kita kena pastikan audio dia jangan lebih warna merah kat sini. Dia akan warna merah bila sampai kat sini. Jangan bagi dia lebih daripada merah. Jadi kita kena slowkan sikit supaya dia ada dekat takut yang bawah sikit. Sebab bila kita kuat sangat, nanti bila kita dah siap video kan, suara dia, audio dia nanti pecah. Masuk dekat phone ke dekat laptop kita play nanti kan, suara dia memang pecah lah, memang balloon lah. Okay, seterusnya, okay, yang ni video preview. Video preview ni lah untuk kita nak tengok hasil video yang kita edit nanti. Okay, apa yang kau boleh tahu? Okay, kat sini ada dua bahagian, video preview dengan trimmer. Okay, trimmer ni apa fungsi dia?
Kalau video preview untuk kita nak tengok hasil kerja kita kan. Trimmer ni ialah untuk cut ataupun kita nak crop video kita. Contohlah video kita ada seminit kan. Video kita seminit. Okay, kita drag masuk video seminit tu dalam ni. Kita tak nak daripada masa saat ke 50 sampai ke 60 saat. Jadi kita tak nak itu, kita nak buang. Jadi kita boleh buang kat sini. 50 saat kat sini contohnya. 5 sampai 60 ni kita buang. Jadi kita akan simpan 0 sampai ke 50 saat saja. Jadi yang dah siap kita potong tu, kita masuk dalam timeline. Okey, tak apa. Tapi bagi aku trimmer ni tak payah. Tak payahlah, kita tak payah. Sebab kita boleh je nak cut dekat dalam timeline nanti. Kalau nak kerja-kerja cut tu, kita boleh buat dekat timeline je. Tak perlu kita masuk trimmer. Dia jadi kacau. Aku tak suka sangat. Lagipun dia serabutkan sikit kita punya layout nanti. Okey, kat sini kita ada good quarter. Okey, yang benda ni. Okey, ni ialah dia nak displaykan video kita dalam kualiti yang macam mana. Nak slow, okey ni atas ni paling slow, paling low quality. Okey, yang ni paling good quality lah, paling cantik kualiti dia. Tapi ni untuk preview je lah, preview je, bukan untuk jadi video yang dah siap. Bila low video preview kita tu nanti, maka jadi makin laju lah video tu nak play, tak ada sekat-sekat langsung. Tapi bila kita ambil best, kita ambil full, jadi kualiti memang kualiti yang original lah, yang paling kualiti, paling cantik. Tapi bila kita play back nanti, dia akan jadi sekat-sekat sikit. Sebab dia berat lah, sebab dia nak usaha nak bagi cantik juga video tu sampai sekat-sekat. Jadi macam tak baloi lah. Okay, kat sini kalau kau perasan lah, semua ada full half quarter. Kat sini pun ada full half quarter, semua ada. Jadi full half quarter ni macam mana? Full ni memang cantik lah. Ini separuh cantik, ini paling kurang cantik lah. Okay, ni pun ada pecahan lagi. Ni paling kurang cantik, cantik sikit, cantik. Ni paling cantik. Dalam ni pun boleh pecah lagi. Paling cantik, separuh cantik, paling kurang cantik. Okay, cuma bagi aku, kalau komputer atau laptop korang memang performance dia memang tinggi, jadi boleh lah nak pakai best full ni. Sambil play dia tak sekat-sekat lah. Tapi macam aku lebih prefer ambil good, ambil quarter. Okay, ini dah cun lah. Gambar dia pun tak berapa nak pecah sangat. Tapi bila nak play balik nanti dia smooth lah. Dia tak serabut sangat. Okay, ini aja untuk video preview. Okay, seterusnya kita ada bahagian ni. Bahagian ni ialah tools dia lah. Okay, kat sini ada 5 pecahan dia. Project Media, Explorer, Transition, Video FX ataupun Video Effects. Okay, FX ni pendek, nama pendek je lah. Ataupun Media Generators. Project Media ni ialah tempat untuk simpan video raw kita, video footage kita tu nanti. Andai kita masuk dalam timeline kan, dia akan automatic akan ada dekat sini juga. Maksudnya dekat sini video ni nanti dia akan senaraikan semua video yang terlibat dalam hasil untuk editing kita. Contohnya macam ni. Okay, kita ambil video Cat 1. Kita ambil, tarik masuk sini ataupun masuk sini, mana-mana boleh. Okay, bila kita masuk ke timeline ni, automatik akan ada dekat project media ni. Nak menandakan kata video Cat 1 ni ada terlibat sebagai peserta dalam projek kita nak buat ni. Okay, ni aku padam dulu. Andai kata kalau kita masukkan video dalam timeline ataupun dalam project media ni, kalau kita perasan dekat dalam folder kita ni ada benda ni. Okay, benda ni jangan risau. Kalau nak delete pun boleh. Tak nak delete tak apa. Sebab bila kita delete, nanti bila kita buka balik projek kita ni, dia akan ada balik. Tu ni tak ada lah. Ini kalau kita pangkah, kita buka balik nanti, dia akan ada balik. Jadi kalau korang delete macam mana pun, dia akan ada balik. Tapi itu aku lebih prefer kalau korang ada video footage kan, korang simpan dalam satu folder. Sebab kalau korang pakai tiga-tiga video ni kan, nanti tiga-tiga benda tu dia akan muncul. Okay, yang ni tak payah ambil tahu, tak apa, biar je. Okay, seterusnya Explorer. Okay, Explorer ni tempat untuk kita cari kita punya video. Contohnya video kita ada dekat desktop kan. Jadi tekan desktop. Lepas tu carilah kita punya video. Lepas tu tariklah dalam timeline ataupun dekat project media. Tapi aku sarankan untuk tak payahlah pakai Explorer ni. Sebab kita boleh je nak cari dekat folder kat sini. Ambil, tarik, masuk dalam project. Tanpa perlu kita nak masuk dalam Explorer ni kan. Dekat kacau lah. Tak payah. Jadi lagipun dia serabutkan kita punya project. Kita punya layout. Jadi kita pangkah macam ni. Tak function pun. Tak payah pakai pun lah. Okay, selepas tu kita ada transition. Okay, transition ni effect lah. Effect untuk dari satu scene ke satu scene yang lain tu. Tak apa, nanti aku akan cerita lebih lah. Tapi kat sini dia ada contoh lah. Okay, macam BBC ni tak ada. Dalam korang mungkin tak ada lah. Sebab yang ni aku tambah baru dekat dalam Sony Vegas. Macam ni korang ada ni, Flash kat sini. Okay, sebagai contoh macam ni.
Okay, kalau kita play kat sini kan. Okay, tekan spacebar, play. Bila dia nak masuk video satu lagi, dia terus tak ada efek apa-apa kan. Dia terus masuk macam tu je tu kan. Jadi transition ni, bila kita tarik sikit, alamak. Bila kita tarik sikit macam ni kan. Okay. Kalau kita tarik macam tu je, dia akan jadi macam ni. Sekejap, sekali lagi. Macam tu. Dia macam masuk slow-slow kan. Tapi bila ada efek ni, macam-macam lah efek ni. Kita tarik masuk dalam ni. Depan kau. Dia akan di efek lah, efek flash. Dia akan tukar. Tu masuk dia transition. Okay, seterusnya kita ada video FX, video effect. Benda yang sama lah. Ada macam-macam efek ni. Tak apa, yang tu nanti aku akan cerita lah. Macam mana kita nak pakai efek ni. Efek-efek apa yang ada dalam Sony Vegas ni. Dia macam difokus ada. Macam-macam lah efek-efek yang kita boleh pakai. Nak bagi blur, nak bagi bercahaya ke, nak bagi terang sikit ke. Seterusnya kita ada media generators. Okay, media generators ni untuk kita nak letak teks. Kat sini ada lah. Okay, ni pun contoh macam mana kita nak masukkan teks dia. Maksudnya efek dalam teks. Ni macam-macam contoh lah ada kan. Ataupun nak kosong tak ada efek langsung, ambil yang default ni. Jadi ambil, masuk dalam timeline. Macam tu. Okay, tak apa. Nanti aku akan ajar lebih detail. Okay, yang ini pula bahagian timeline. Timeline maksud dia garis masa. Okay, yang ni lah tempat kita nak edit. Tempat kita nak masuk efek ke, nak letak semua tu lah. Teks ke apa semua tu dekat bahagian ni. Padam dulu. Kita boleh masukkan video kita. Contohnya, kita ambil cat 1 ni, masuk balik. Masuk dalam ni. Jadi dia akan automatic ada dekat project media ni kan. Macam aku cakap tadi kan. Okay, kat sini dekat dalam timeline ni ada dua jenis layer. Okay, ni nama dia layer lah. Layer 1, layer 2. Ni layer. Okay, layer yang ni berbentuk macam ni ialah layer untuk gambar ataupun video. Dia akan terpapar kat sini kita punya video. Jadi layer yang kedua ialah bentuk macam ni. Okay, ada volume ni, ada pen ni. Okay, ini kalau jumpa perkataan ni, maksudnya ini ialah layer untuk audio ataupun untuk sound lah. Dua-dua layer ni ada M dengan S. Okay, apa M dengan S ni? M ni ialah mute, S ni ialah solo. Okay, mute ni macam mana? Mute ni maksud dia kita offline kan. Tekan lah, nampak? Kita offline kan video ni. Maksudnya kita tak terpapar kat sini. Ataupun kita boleh solo kan dia. Bila kita solo, maksudnya kita akan nampak video ini sahaja yang akan nampak. Sama juga dengan audio. Anda kata ada 5 layer untuk audio. Bila kita solo yang ni, kita akan dengar yang ni saja. Yang lagi 4 tu kita tak dengar lah. Ataupun kalau kita mute yang ni, kita akan dengar yang 4 yang lain je. Yang ni je tak dengar. Tu maksud dia M dengan S ni. Mute dengan solo. Jadi bila kita nak play video, kita pilih mana-mana part ni. Contohnya ni masa dia kosong-kosong. Jadi kita pilih video, play video. Dia akan play lah video dia. Nak pause ataupun nak stop, mana-mana boleh. Tapi kalau nak mudah tekan space bar. Space bar dia boleh play ataupun dia nak stop balik. Bila dia stop, dia akan patah balik tempat yang tadi ya. Okay, seterusnya yang antara yang paling penting ialah ini. Ni 1, 2, 3, 4. Awal-awal ni korang dah install Sony Vegas ni, mungkin yang ni dia ada yang dah highlight, ada yang belum highlight. Jadi aku nak tekankan sikit apa benda ni. Okay, contoh ada 2 video ni kan. 2 video yang berbeza. Okay, yang ini nama dia enable snapping. Apa benda ni? Okay, sekejap. Kita buang dulu audio dia. Okay, tengok gambar je kan. Okay, apa benda ni? Kalau kita highlight, kita tak highlight yang dia. Bila kita masuk kan, dia tak lekat. Dia macam, dia tak melekat dengan yang ni. Jadi bila kita highlight ni, dia akan automatic melekat terus. Dia lekat terus. Jadi mudahlah untuk kita nak bagi dia betul-betul rapat dengan video yang kedua. Supaya dia tak ada lopong dekat tengah-tengah ni. Dia macam magnet. Jadi kita kena highlight lah benda ni. Enable snapping ni. Bagi dia warna biru background dia. Ni highlight dia. Dah siap. Okay, seterusnya yang ni. Automatic crossfade. Okay, benda ni. Okay, contohnya kalau kita tak highlight dengan dia akan jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Dia tak ada. Bila kita play kan. Dia tu masuk video tu. Dia tak ada crossfade. Crossfade tu maksud dia transition lah. Dia macam, kalau kita highlight dengan dia akan jadi macam ni. Nampak ada satu sini. Ada macam X tu. Bila kita play, dia akan jadi dia macam masuk sikit-sikit. Cantik lah. Jadi seeloknya highlight ni. Okay, seterusnya yang ni.
Nah, ni tak apa, tak payah belajar lagi. Okey, contoh dia. Okey, yang ni. Kalau kita unhighlight dia, maksud dia tak highlight yang dia. Bila kita delete salah satu, contohlah kita nak ambil video saja kan. Kita nak buang audio dia. Bila kita buang audio dia, dia terbuang sekali dengan video dia. Jadi kita tak nak macam tu, kita kena highlight dengan ni. Dia akan ignore event grouping. Ignore event grouping. Okey, jadi bila kita delete audio saja, dia akan simpan video dia. Jadi dia tak delete dua-dua lah. Jadi highlightkan dia lah, supaya dia tak delete dua-dua sekali. Okay, ingat ni penting kan, tiga-tiga ni penting. Highlightkan dia ni ya. Okay, ingat lah. Kalau korang ada ni, siap-siap, awal-awal siap-siap, korang highlight benda ni dulu. Ni yang tiga ni. Highlightkan dia, okay? Okay, setakat ni je pengenalan sedikit sebanyak tentang Sony Vegas. Apa benda yang ada dekat Sony Vegas yang korang kena tahu. Dan aku cerita just apa benda yang korang perlu tahu je dulu. Nanti benda-benda yang lain kecil-kecil tu nanti aku akan bagi tahu dengan lebih jelas lah untuk video yang akan datang. Jadi korang jangan lupa subscribe tau, dan tekan button notification tu, button bell tu, supaya bila aku dah upload video, YouTube akan notify korang yang aku dah masuk video. Jadi penting lah kalau korang nak belajar betul-betul video ni dengan serius. Cuma aku nak suggestkan korang, kalau korang nak download Vegas ni, download Vegas yang 16 punya, version 16. Jadi korang boleh Google ataupun search dekat YouTube, download Vegas Pro version 16. Kalau korang punya version yang lain pun boleh jugalah. Cuma mungkin korang kena cari sikit lah beza dia. Apa beza dia 16 dengan yang lain korang punya version tu. Aku suggest korang pakai 16 lah kalau nak yang lebih baik. Nak bagi sama dengan apa yang aku ajar, nak mudah sikit. Okay, setakat tu je. Nantikan video yang akan datang untuk belajar lagi tentang Vegas Pro ni, macam nak video editing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.